Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam siri bahasa Arab. Okey, hari ini kita akan belajar satu benda penting. Sangat penting. Dia tak terikat dengan mana-mana tahun. Mana-mana tahun 1 pun belajar sampai tahun 6 ataupun sekolah menengah pun boleh belajar benda ni. Dia macam umum. Dan benda ni penting. Penting, sangat penting. Okey, hari ni kita akan belajar tentang muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas. Muzakkar maksud dia lelaki, muannas maksud dia perempuan. Ustaz dah buat dalam kurungan tu. Sebelum ni Ustaz dah ajar secara biasa-biasa bersemuka. Hari ni Ustaz nak buat dalam keadaan video. Dan awak ada masa ni boleh ulang. Kalau tak berapa faham, ulang balik sampai faham. InsyaAllah faham. Kalau awak ulang insyaAllah faham. Kita akan belajar tentang muzakkar atau dan muannas. Muzakkar lelaki, muannas perempuan. Kita akan belajar, atau tajuk mudahnya jantina lah. Kita akan belajar tentang jantina, lelaki ataupun perempuan. Ini jangan keliru. Ini dalam konteks bahasa Arab. Kita nak belajar jantina ni dalam konteks bahasa Arab, bukan jantina dalam konteks sains ke apa ke. Tidak. Ini dalam konteks bahasa Arab. Saya nak terangkan. Benda sangat penting. Tak terikat dengan mana-mana tahun. Tahun 1 pun boleh belajar. Tahun 6 sekolah menengah pun boleh belajar. Yang melibatkan bahasa Arab. Okey. Dalam bahasa Arab, setiap sesuatu ada jantina. Mesti semua benda tu ada jantina dia. Mesti ada. Kalau tak lelaki mesti perempuan. Kalau tak perempuan mesti lelaki. Itu maksud dia. Walaupun hanya pada anggapan sahaja. Walaupun sebenarnya tak macam tu. Dalam anggapan bahasa Arab, kita takdirkan dia, kita anggapkan dia. Tapi bukan nak boleh kita main pilih-pilih. Ini saya nak lelaki, ini saya nak perempuan. Dia ada kaedah-kaedah ada ni. Nak kenal, nak letakkan dia sesuatu benda tu lelaki ke perempuan. Walaupun hakikat dia bukan macam tu pun. Itu maksud Ustaz. Setiap benda tu, setiap benda tu mesti ada jantina dia. Dia tak boleh tak payahlah, tak penting benda tu. Dalam bahasa Arab dia kena ada. Kalau tak lelaki perempuan, kalau tak perempuan lelaki, mesti ada. Walaupun pada hakikatnya benda tu mungkin tidak berjantina pun, tapi dari segi bahasa Arab dia kena letak juga, dia kena ada jantina juga. Sebab dia ada benda lah. Sebab dia ada sebab-sebab tertentu. Bukan suka-suka. Jadi Ustaz ulang balik, setiap sesuatu dalam bahasa Arab ni, dalam konteks bahasa Arab, jangan keliru pula, bukan sebenar ni. Dalam konteks kita nak belajar bahasa Arab, setiap sesuatu tu mesti ada jantina. Kalau tak lelaki mesti perempuan, kalau tak perempuan mesti lelaki. Walaupun hakikat dia tak macam tu. Ini segi dalam anggapan bahasa Arab mesti kena letak juga. Okey, Ustaz bagi contoh lah. Lelaki perempuan tu kita tahulah. Kalau manusia kalau manusia tu kita tahu lelaki perempuan. Kalau binatang kita tahu jantan betina dia, mungkin kita tahu. Okey. Kita ambil benda lah. Benda, kursi, meja, sekolah, masjid, rumah. Sebenarnya benda tu ada jantina tidak? Sebenarnya pada hakikat dia tak ada kah? Ada kursi lelaki, ada kursi perempuan? Tak ada kah? Tapi dalam segi bahasa Arab dia kena ada. Itu maksudnya. Setiap sesuatu mesti ada. Kenapa mesti kena ada tu? Dia ada sebab-sebab tertentu. Nanti Ustaz akan terang lepas ni. Sekarang ni Ustaz nak bagi awak faham. Macam tu punya. Bahasa Arab ni tekan sangat jantina tu. Dia kena ada. Dia tak boleh tergantung macam tu je. Dia ada sebab-sebab tertentu. Nanti Ustaz akan terang lepas ni. Boleh? Okey? Pada hakikatnya walaupun tidak ada jantina, tapi pada anggapan dari segi bahasa Arab kena ada. Okey? Boleh? Kipas, lampu apa semua dia ada jantina sebenarnya. Dalam bahasa Arab, dalam kaedah bahasa Arab. Walaupun hakikat tidak ada jantina. Yang ada jantina yang kita tahunya manusia dan haiwan. Okey? Dalam bahasa Arab semua benda, semua sesuatu tu mesti ada jantina. Kata lelaki perempuan, kalau tak perempuan lelaki.
Okey. Okey, habis sampai situ. Itu mukadimah dia supaya awak nampak benda ni penting. Okey. Yang kedua, fokus dia tanda untuk mengenal muzakkar dan muannas. Dalam konteks bahasa Arab, macam mana kita nak tahu yang ni lelaki, yang ni perempuan? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Okay? Macam mana kita nak kenal ini dia? Okey. Perhatikan nota ni dengar betul-betul penerangan ustaz. Dia kata muannas, apa maksud muannas? Perempuan. Muannas, ustaz tuliskan Rumi saja ni supaya awak senang. Kalau untuk ustaz tulis Jawi, ustaz tulis bahasa Arab, tak awak susah nak faham. Ustaz tulis Rumi, awak dengar betul-betul pendengar ustaz, insya-Allah awak akan faham. Muannas, perempuan, mempunyai beberapa tanda. Kita nak kenal benda tu lelaki ke perempuan, dia ada banyak tanda. Dia ada beberapa tanda. Okey. Salah satunya ialah ada ta marbutah. Pernah dengar berkata ta marbutah? Ta tertutup ataupun ta bulat. Ada sebut ta bulat, ada sebut ta tertutup. Okey. Dia kata untuk nak kenal perempuan ni banyak tanda. Salah satu tanda yang paling glamour ialah ada ta marbutah di hujung perkataan tersebut. Tandanya yang paling glamour, yang paling senang kita nak kenal perempuan ni, selalunya belakang perkataan dia ada ta marbutah, ta tertutup, ta bulat. Contoh dia, ustaz bagi beberapa contoh sini supaya awak nampak. Madrasatun. Mana madrasatun? Madrasatun maksud dia sekolah. Sekolah pada hakikat tidak ada jantina. Ke ada sekolah lelaki, sekolah perempuan? Tak ada kan? Tak ada. Okey, walaupun tidak ada dalam bahasa Arab, ustaz kata tadi mesti dia kena letak, dia kena ada jantina. Tapi bukan main suka-suka letak. Dia ada kaedah-kaedah kita nak anggap dia lelaki ke perempuan. Okey, madrasatun. Belakang hujung sekali itu huruf apa? Huruf ta marbutah, ta bulat. Selalunya huruf perkataan yang ta bulat belakang tu adalah bahasa Arab. Bukan semua, selalunya, kebanyakannya perkataan yang ta tertutup belakang tu adalah perempuan. Okey. Selalunya, kebanyakannya. Okey, madrasatun, sekolah. Jadi sekolah tu dalam bahasa Arab dianggap sebagai perempuan, walaupun bukan sebenarnya perempuan. Okey, yang kedua, contoh yang kedua, saburatun. Saburatun bermaksud papan tulis. Papan tulis pun dalam bahasa Arab dianggap perempuan. Mana tanda dia? Tengok ujung perkataan tu, saburatun, ta marbutah, ta bulat, ta tertutup. Okey, nampak dah sikit ke? Okey, ustaz bagi contoh yang ketiga lagi. Darrajatun. Mana darrajatun? Darrajatun maksud dia basikal. Basikal pun perempuan juga dalam bahasa Arab. Bukan hakikat. Ini dalam konteks bahasa Arab. Dia anggap sebagai perempuan. Mana tanda dia? Ada ta marbutah di belakang. Itu cara paling senang nak kenal yang mana satu perempuan, yang mana satu lelaki. Kita tengok tanda perempuan tu. Perempuan tu ada tanda. Perempuan tu ada tanda. Apa? Perkataan perempuan yang ada tandanya, yang paling famousnya, yang paling selalu kita akan jumpa ialah ta marbutah di hujung perkataan tersebut. Okey, nampak? Okey, tersambung. Muzakkar, yakni lelaki. Lelaki pula tidak ada tanda perempuan. Kita nak cari dia, iaitu tidak ada tanda perempuan pada dia. Tidak ada tanda perempuan padanya. Itu apa? Tanda ta marbutah. Kita ambil satu saja. Sebenarnya ada banyak tanda perempuan ni. Mungkin kita akan belajar dalam tahun akan datang ke, tak tahulah. Kita tengok kesesuaian lah. Mungkin di sekolah menengah, kalau kamu sambung masuk sekolah agama, mungkin kamu akan belajar lebih panjang lagi lah. Sekolah rendah mungkin sukatan dia ini saja. Okay? Ini pun susah nak faham juga ni kalau tak belajar betul-betul lah. Kalau main-main dia mungkin tak faham. Walaupun nampak sebenarnya senang, rasa susah juga. Okey, teruskan. Nak kenal lelaki, iaitu perkataan tersebut tidak ada tanda perempuan.
Tadi kita cakap tanda perempuan apa? Ada ta marbutah di belakang, ada ta bulat di belakang. Jadi lelaki tidak ada, selalunya tidak ada ta marbutah di belakang, tidak ada ta bulat, ta tertutup di belakang dia. Selalunya. Tapi ada juga kadang-kadang ada ta marbutah tapi dia lelaki. Tapi tak banyak lah, kadang-kadang saja. Kadang-kadang saja, sikit sangat. Okey, tidak ada ta marbutah di hujung perkataan, maka dia anggap lelaki. Selalunya dalam bahasa Arab dia anggap lelaki. Okey, ustaz bagi beberapa contoh situ. Tengok pertama, faslun. Perkataan pertama faslun. Ma makna faslun? Faslun makna kelas. Kelas, bilik darjah. Dalam bahasa Arab dianggap lelaki. Mana tanda dia? Sebab belakang dia bukan ta marbutah. Kalau ta marbutah selalunya perempuan kan. Itu bukan ta marbutah, faslun huruf lam. Jadi dianggap sebagai lelaki. Okey, kelas. Yang kedua, kitabun. Mana kitabun? Kitabun bermaksud buku. Buku pun dianggap lelaki. Mana tanda dia? Dia tidak ada tanda perempuan. Tanda perempuan ada ta marbutah di belakang. Dia tak ada tanda. Selalunya lelaki. Lakilah. Okey. Nampak tak kan? Okey. Kita tengok beberapa contoh, kita akan faham insya-Allah. InsyaAllah kalau awak dengar, ambil perhatian sekejap, faham, senang sangat rupanya bahasa Arab. Bukan susah. Yang susah tu kita belajar main-main, tak ambil perhatian, tak fokus, belajar sambil main, memain benda lain dan sebagainya. Okey, beri perhatian sekejap je, faham. Senang sangat. Okey. Kitabun, buku pun dianggap sebagai lelaki dalam bahasa Arab. Dan contoh yang ketiga, misbahun. Misbahun. Apa makna misbahun? Misbahun bermaksud lampu. Lampu sebenarnya ada jantina tak? Tak ada kan? Okey, tak ada, memang tak ada. Tapi dalam bahasa Arab kena letak, kena ada jantina. Dalam kaedah, kita ikut kaedah bahasa Arab, lampu dianggap sebagai lelaki. Kenapa? Macam mana kita tahu? Sebab tidak ada tanda perempuan padanya. Mana tanda perempuan? Perempuan selalunya ada ta marbutah di belakang. Okey, nampak tak kan? Ustaz ulumkan balik. Cara nak kenal, tengok kalau perempuan ada tanda perempuan dia. Kalau lelaki macam mana nak tahu? Tidak ada tanda perempuan padanya. Mana tanda perempuan? Perempuan selalunya tanda dia ada ta marbutah di hujung perkataan tersebut. Lelaki, hujung perkataan bukan ta marbutah, huruf selain daripada ta marbutah. Itu secara umum lah. Walaupun bukan 100% tepat, tapi secara umum macam tu lah. Selalunya macam tu. Okey, boleh? Okey, kita sambung. Ustaz nak sambung. Kenapa kita kena letak lelaki perempuan tu? Kenapa kena ada jantina benda tu? Sesuatu tu kenapa kena ada? Okey, kita sambung. Kepentingan untuk mengenali muzakkar dan muannas. Kenapa kita kena tahu ni lelaki ni perempuan? Kenapa? Apa faedah dia? Apa guna dia? Okey. Tolong tengok, tolong dengar betul-betul penerangan ustaz ni. Ustaz takut awak baca nota saja awak tak faham benda ustaz ni. Dengar betul. Mungkin video ni agak panjang sikitlah. Tapi kena dengar macam tu. Kena sebut bagi nampak jelas. Ustaz dah selalu ajar dalam kelas. Mungkin awak dah biasa lalu lah dengar benda ni. Tak apalah, ustaz ulang benda tu supaya lebih faham lagi. Kalau mungkin dulu tak berapa nak faham, bila ustaz buat video ni awak dengar betul-betul, itu maksudnya rupa ustaz ujar dulu tak berapa nak faham. Mungkin sekarang ni lebih faham lah dengan cara ustaz buat video ni kan. Okey dah. Apa kepentingan dia kita nak kenal lelaki perempuan? Suatu benda tu, suatu perkara dah. Okey, dalam bahasa Arab muzakkar dan muannas banyak dibezakan dalam banyak aspek. Kena banyak beza lelaki perempuan dalam bahasa Arab ni. Dalam Islam pun sama juga. Lelaki perempuan kan beza tu. Lelaki kan pakai cara lelaki, perempuan tu akan perempuan. Contoh dah Itu dalam bidang agama Islam kita. Ini bahasa Arab dia banyak beza tu. Banyak aspek dia berbeza tu. Okey. Ada banyak perbezaan, dibezakan penggunaannya berdasarkan jantinanya. Ada banyak perbezaan. Kalau lelaki kita guna macam ni, kalau perempuan kita guna macam dalam bahasa Arab itu kata kena tahu tu. Sebab banyak perkataan tu dibezakan. Untuk lelaki kita guna perkataan ni, untuk perempuan kita guna perkataan ni. Ustaz bagi contoh bahasa Melayu pun ada juga contohnya.
Kalau perempuan kita cakap cantik. Kalau lelaki kita cakap apa? Cantik juga ke handsome? Handsome kan? Bila kita gunakan perkataan cantik untuk lelaki, orang pun gelak. Kita gunakan handsome untuk perempuan, orang pun gelak. Itulah contohnya. Konteks tu. Walaupun secara umumnya cantik dengan handsome tu kira umumnya maksudnya sama saja sebenarnya, tapi konteks penggunaan tu tak sesuai. Okey, tak sesuai. Boleh? Bahasa Melayu pun ada setengah-setengah tempat, tapi bahasa Arab ni banyak sangat bezaan dia. Sangat banyak beza lah. Sebab tu Ustaz kena ulang benda ni banyak kali awak kena betul-betul faham. Sebab nanti kalau nak membina ayat, nak menjawab soalan tu, aspek jantina tu banyak berbeza lelaki perempuan tu. Jawapan tu mungkin banyak salah kalau kita tak ambil berat tentang ni okey, bina ayat pun banyak salah. Konteks dia tidak sesuai. Okey, jadi kata banyak perbezaan, perkataan dibezakan. Untuk lelaki kita guna macam ni, untuk perempuan diguna lain, perkataan lain sikit. Itu maksud dia. Okey, kita ambil dua contoh. Banyak sebenarnya ni. Kita ambil dua contoh nak terangkan bahawa aspek jantina tu penting. Kalau kita tak ambil tahu benda ni, ayat kita tu salah lah. Main letak-letak aja, tak apalah, betul lah tu. Maksud dia betul lah tu. Lelaki perempuan sama je, tak kira. Tak boleh. Dalam bahasa Arab di penekanan jantina ni ditekankan. Untuk lelaki penggunaan ni macam ni, untuk perempuan penggunaan macam ni. Kita ambil dua aspek Kita ambil contoh dua aspek saja. Okey. Kita ambil perkataan pertama. Perkataan ini. Okey. Perkataan ini ataupun kata tunjuk. Kata tunjuk lah. Ini itu tu namanya kata tunjuk kata tunjuk dekat, ini kata tunjuk untuk benda jauh, itu. Okey. Kata tunjuk ini dalam bahasa Arab ada dua. Ada dua. Haza dan hazihi. Haza dan hazihi. Dua-dua tu masuk ini tu. Haza pun ini, hazihi pun ini. Dua-dua tu masuk ini. Tapi segi penggunaan dia ada cara nak guna. Bila nak guna haza, ini haza, bila nak guna ini hazihi, dia ada guna. Okey. Untuk perkataan muzakkar, untuk perkataan muzakkar lelaki, untuk perkataan yang bermaksud lelaki, contoh tadi kan, kelasnya, kelas, faslun, kitab, buku, apa satu lagi tadi, misbahul lampu. Tiga benda tu kan lelaki. Dia kata untuk perkataan muzakkar, untuk perkataan lelaki, ini kita nak gunakan kata tunjuk ini tu, dalam bahasa Arab dia gunakan haza. Dia gunakan ini. Bahasa Arabnya untuk lelaki dia gunakan haza. Ini untuk lelaki. Sebab apa? Sebab perkataan benda tadi lelaki. Okey, contohnya haza kitabun. Haza kitabun. Ini buku. Okey? Haza ini untuk lelaki, kitabun lelaki. Dia matching. Dia benda tu sama. Dia benda tu sama. Jadi kalau kita buat ayat hazihi kitabun. Hazihi pun masuk ini juga. Tapi penggunaannya untuk perempuan. Kitabun lelaki. Dia macam tak matching. Yang macam Ustaz sebut tadi lah. Seolah-olah kita cakap, Muhammad awak ni cantik lah. Fatimah awak ni handsome lah. Kan? Macam tak berapa nak kena kan? Lelaki macam sifat perempuan, perempuan macam sifat lelaki. Seolah-olah macam tu. Okay? Dalam bahasa Arab ni banyak ditekan benda ni. Jantina ni banyak peranan dia. Okay? Panjang sikit lah. Panjang video ni. Cuma ambil petik lah. Banyak benda Ustaz nak terangkan supaya betul-betul jelas. Okey, untuk perkataan muzakkar, ini yang digunakan haza. Ini untuk lelaki. Manakala untuk perkataan muannas yang perempuan, kita nak gunakan sesuatu perkataan perempuan, kita nak gunakan ini dia, kita gunakan
Ini hazihi. Ini hazihi. Ini untuk perempuan. Okey, contoh dia hazihi madrasatun. Hazihi madrasatun. Tadi kita cakap tadi madrasatun, sekolah. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Macam mana kita kenal dia perempuan? Sebab madrasatun belakang hujung dia tu huruf ta marbutah, huruf ta tertutup, huruf ta bulat. Selalunya perempuan. Jadi kita nak buatkan ini sekolah. Sekolah tu dah perempuan, ini pun kita gunakan konteks untuk perempuan, iaitu hazihi. Jadi salah lah kalau kita buat ayat haza madrasatun. Ini sekolah. Maksud dia betul, tapi konteks penggunaan dia tak betul. Okey, nampak tak? Ini contoh yang pertama. Haza hazihi. Ini dalam bahasa Arab pun dibezakan. Ini untuk lelaki, ini untuk perempuan. Okey, kita tengok satu lagi aspek yang beza dia. Banyak lagi sebenarnya ni. Kita tengok dua je pun dah cukup dah. Dah faham dah. Apakah kepentingan kita lahu lelaki ni? Kita kena kenal lelaki dan perempuan. Okey. Aspek yang kedua ni kita tengok satu lagi perkataan. Okey, satu lagi perkataan yang membezakan antara lelaki dan perempuan. Okey, contohnya cantik. Cantik. Cantik, handsome tu sama je sebenarnya. Tapi konteks penggunaan dia tu penting. Hakikatnya benda tu maksudnya yang kita nak sampai tu orang faham, tapi konteks tu takut tak kena. Okey, perkataan cantik dalam bahasa Arab, cantik ni ada satu jamilun, ada satu lagi jamilatun. Jamilun cantik, jamilatun pun cantik maksud dia. Tapi untuk perkataan muzakkar, untuk perkataan lelaki, cantik yang sesuai kita gunakan ialah jamilun. Jamilun. Cantik untuk lelaki. Macam mana kita tahu cantik untuk lelaki? Tengoklah belakang dia tu jamilun, tidak ada ta kan? Tak ada ta marbutah. Okey. Kita pun dah nampak dah, ini untuk lelaki, ini untuk perempuan. Setengah-setengah banyak perkataan kita dah dapat beza lah lelaki perempuan. Contohnya kita nak cakap buku ini cantik. Al-kitabu jamilun. Al-kitabu jamilun. Jadi salah lah kalau kita cakap al-kitabu jamilatun. Kenapa salah? Al-kitabu kitab. Kitab tadi kan lelaki, jamilatun cantik untuk perempuan. Dia tak matching lah, dia tak kena. Jadi sifat untuk benda tu lelaki, sifat dia mesti lelaki. Kalau benda tu perempuan, sifat dia mesti perempuan. Macam kita cakap tadi lah, lelaki handsome, perempuan cantik. Tadi ustaz terjemahkan sini cantik-cantik semualah. Tapi kalau kita nak terjemahkan betul-betul, tapi takkanlah kita nak terjemahkan buku ini handsome, tak sesuai pula kan. Handsome ni melibatkan orang saja kan. Cantik ni dia macam umum. Tapi dalam konteks ni lelaki perempuan, bahasa Arab lelaki perempuan tu kena-kena. Cuma kita nak terjemah cantik ke handsome tu dalam konteks bahasa Melayu pula sesuai ni. Tengok konteks dalam bahasa Melayu nak terjemahkan dia tu. Takkan benda pun ada handsome, cantik handsome juga kan. Kita guna benda lain cantik je. Cantik handsome tu selalu kita bezakan untuk lelaki perempuan, untuk orang saja kan. Okey, al-kitabu jamilun, buku ini cantik. Cantik lelaki digunakan sebab apa? Sebab buku tu lelaki. Manakala untuk perkataan muannas, untuk perkataan perempuan, okey, cantik yang kita gunakan ialah jamilatun. Kita gunakan cantik untuk perempuan, jamilatun. Belakang dia ta marbutah tu. Sifat cantik untuk perempuan. Contoh dia al-madrasatu jamilatun. Sekolah ini cantik. Okey, sekolah tu perempuan, cantik pun kita pakai cantik perempuan. Jadi salah kalau kita cakap al-madrasatu jamilun. Sekolah ini cantik. Madrasah perempuan, tapi cantik digunakan dalam konteks lelaki. Dia tak kena Nampak tak beza tu? Kita kata ustaz sama je ustaz, maksud dia sama. Tak boleh ke macam tu, walaupun maksud sama, konteks tu sesuai. Bahasa ni dia ada kaedah-kaedah dia. Kita kena ikutlah kaedah dia. Jangan buat kita kaedah sendiri je asalkan orang faham. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Okey? Nampak tak
betapa pentingnya dalam bahasa Arab ni kita ketahui lelaki perempuan. Itulah ustaz buat contoh, 2 contoh ni. Sebenarnya banyak lagi aspek-aspek lain beza lelaki perempuan ni. Tapi kalau dapat kuasai 2 contoh, 2 aspek ni, macam tu punya. Sebab tu kena tahu lelaki perempuan bukan boleh meletak-letak aja. Okey. Ustaz Arab buat fahamlah tajuk ni. Aspek ni. Penekanan kepada jantina dalam bahasa Arab. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam sesi-sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.